Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Tuan dan puan muslimat muslimin jemaah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini, pagi 30 Syaban, ini kita berada pada pagi ini uh, dalam keadaan mudah-mudahan diberikan kesihatan, diberikan kekuatan dan dipanjangkan umur, insya-Allah, bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang menjengah, bermula daripada maghrib ini, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa dan juga kita dapat maknanya melakukan ibadah-ibadah yang lain, menambahkan dari sudut kualiti, kuantiti ibadah kita, dan akhirnya maknanya kita mendapat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi bersempena dengan Ramadan yang akan hadir pada tahun ini 1445 Hijrah ini, suka saya nak kongsikan terlebih dahulu, yang ini mungkin dalam 10-15 minit dalam mukadimah kita ini, berkaitan dengan mindset kita terhadap Ramadan. Jadi bila mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana menjadi tanggungjawab Nabi SAW untuk menyampaikan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tanggungjawab Nabi SAW, wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Iaitulah Nabi SAW, dialah yang Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang mengutuskan Nabi SAW, yang mana daripada kalangan ummiyin, mereka yang tidak tahu membaca, dan kepada mereka apa peranan Nabi SAW, yatlu alaihim, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wa yuzakkihim, dan juga menyucikan diri mereka. Jadi penyucian ini selalu kita sebutkan, penyucian ini membawa makna penyucian jiwa. Dan kita ada tazkiyatun nafs, iaitulah penyucian jiwa manusia. Namun salah satu penyucian yang berlaku juga melalui Al-Quran adalah penyucian dari sudut cara fikir, ataupun dalam bahasa yang lain, membetulkan cara fikir kita terhadap sesuatu. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membetulkan cara fikir kita terhadap kehidupan kita, hatta terhadap bagaimana kita menyambut Ramadan. Ya, ini bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Ramadan di dalam ayatnya, saya kongsikan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Ramadan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Yang ini bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat 185 surah Al-Baqarah ini membetulkan cara fikir kita, cara pandang kita, dan bagaimana sepatutnya kita melihat Ramadan. Yang mana Ramadan itu perlu dilihat sebagai bulan turunnya Al-Quran. Jadi kalau kita tengok dari sudut sejarahnya, bagaimana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan,
Dan kemudiannya selepas 15 tahun Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW yang bermula pada bulan Ramadan, maka barulah maknanya Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan ibadah puasa. Maknanya 13 tahun di Makkah, 2 tahun di Madinah. Tahun yang kedua hijrah itu barulah difardukan puasa di dalam bulan Ramadan. Maknanya dari sudut sejarah, Ramadan ini adalah bulan Al-Quran terlebih dahulu sebelum bulan puasa. Puasa adalah satu ibadah yang besar, salah satu daripada rukun Islam. Tetapi nak sebutkan bagaimana kita melihat puasa tersebut, yang sepatutnya ketika mana ia didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilaksanakan dalam bulan Ramadan, ianya juga untuk menambahkan keterikatan kita, hubungan kita dengan Al-Quran. Kerana bila kita berpuasa, satu dari sudut luarannya, masa kita lebih banyak berbanding waktu tidak berpuasa, dengan maksud masa kita ada, contoh kita ambil waktu rehat kan, dekat mana kita bekerja, ataupun waktu yang sepatutnya kita masak waktu tengah hari untuk lunch kan. Tapi kita tak masak pada bulan Ramadan kan. Jadi ada waktu-waktu yang sepatutnya kita buat sesuatu dalam bulan selain Ramadan, ada senggang masa itu, menjadikan masa itu dapat kita manfaatkan untuk Al-Quran. Yang keduanya, puasa itu sendiri. Bila kita sebutkan puasa ini adalah keadaan yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kita tidak akan suka-suka untuk membatalkan puasa kita walaupun orang tak nampak. Kita tak akan suka-suka maknanya untuk tidak berpuasa walaupun orang tak tahu. Sebab puasa ni benda dalaman. Orang tak tahu, orang makan ke minum ke, tapi kita tak buat. Sebab apa? Sebab kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Jadi itu keadaan yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana keadaan paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu berlaku ketika mana puasa, maka ketika itulah paling mudah maknanya untuk kita mendapatkan hidayah daripada Al-Quran. Ibarat kita nak bercakap dengan seseorang, dan ini kita suka kalau kita dapat bercakap dekat dengan orang tersebut, kita mengetahui apa kemahuannya dan sebagainya, maka walillahil masalil a'la. Begitulah maknanya Ramadan ini didesain, puasanya itu pun untuk mendekatkan kita dengan Al-Quran. Ini bermakna kita perlu melihat Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran terlebih dahulu. Bersamanya adalah bulan puasa. Apa yang menjadi mungkin kekeliruan ataupun kekurangan cara pandang kita terhadap Ramadan ini. Sebab tu saya sebutkan tadi, Al-Quran ini membetulkan cara pandang kita. Iaitu apabila kita hanya menghadkan bulan Ramadan itu kepada bulan puasa. Jadi semata-mata puasa. Jadi puasa adalah ibadah yang mana kita lakukan saban tahun. Bilangan harinya 29, 30 hari. Yang ini sama maknanya saban tahun. Jadi persoalannya bagaimana kita nak mempertingkatkan ibadah puasa itu. Kalau solat, mungkin kita mempertingkatkan solat antaranya melalui bilangan rakaat. Puasa, bagaimana kita nak meningkatkan kualiti puasa. Kerana puasa kita sama aja 29, 30 hari. Kalau nak ambil dari sudut fizikal, maka puasa itu dipertingkatkan antaranya adalah dengan hubungan dan juga interaksi kita dengan Al-Quran. Bahkan kalau kita tengok ayat ini berada dalam suratul Baqarah. Yang mana dalam suratul Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang peristiwa, cerita-cerita sejarah antaranya Bani Israel. Yang mana mereka dulu juga ada puasa. Sebagaimana puasanya mereka pada 10 Muharram, mereka ada puasa. Tapi puasa mereka itu tidak meningkatkan
tidak mendekatkan diri mereka itu kepada kitab yang diturunkan kepada mereka, iaitu Taurat. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi SAW yang diturunkan Al-Quran, sepatutnya puasa kita ini adalah peluang yang paling baik untuk kita mendekatkan diri kita dengan kitab kita, ya inilah Al-Quran. Maka itulah maknanya yang dibawa oleh Al-Quran ketika mana menyebutkan tentang Ramadan. Satu-satunya perkataan Ramadan itu disebutkan di dalam Al-Quran pada ayat ini, dan ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perkataan Ramadan, Allah kaitkan dengan penurunan Al-Quran. Bahkan kita sebutkan tadi dari sudut sejarahnya pun, sejarahnya telah menunjukkan bahawa bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran terlebih dahulu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala fardukan puasa. Ini bermaksud kita sebagai umat Islam membetulkan cara faham kita, Ramadan adalah bulan interaksi dengan Al-Quran. Sedikit lagi untuk saya sebut sebagai mukaddimah pada pagi ini. Persoalan yang biasa ditanyakan, bulan Ramadan ni maknanya kita nak khatam ke ataupun kita nak tadabbur kan. Jadi alhamdulillah, maknanya tuan-tuan dan puan-puan berada bersama dalam komuniti Thaqafah Center yang banyak membantu mengetengahkan dari sudut tadabbur Al-Quran. Jadi kita boleh maknanya khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan kerana kita nak timbulkan semangat mendekati Al-Quran. Dalam masa yang sama, kita cuba untuk berinteraksi dengan Al-Quran melalui bacaan kita sendiri ataupun melalui kelas-kelas yang pelbagai yang boleh kita ikuti. Kerana Al-Quran bila kita membaca sekali lalu, contoh kita khatam Quran sekali, bila kita nak baca sekali yang seterusnya pun, kita akan rasa macam macam tak pernah baca lagi lah. Ataupun kalau kita baca satu juzuk pun kan, contoh kita baca dalam Quran yang lain, kita nak buka Quran yang lain dekat office, kita tengok ayat ni dah baca ke belum tau. Padahal baru baca mungkin semalam ataupun pagi tadi kan. Tapi sebab Quran dah berlain, kita dah tanda tempat lain, kita dah ni dah baca ke belum. Sebab apa jadi macam tu? Sebab kita membaca dalam keadaan ia berlalu tanpa kita melihat dari sudut apa mesej yang nak disampaikan kepada kita. Jadi Al-Quran ni tak apa kita membaca khatam, kita ambil peluang bulan Ramadan sebagai bulan pesta ibadah, tapi dalam masa yang sama kita cuba maknanya tambahkan dari sudut interaksinya, dari sudut fahaman. Jadi inilah yang akan memberi kekuatan kepada kita saban tahun. Mana setiap tahun adanya penambahan, adanya kefahaman yang kita dapat tambah daripada interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi alhamdulillah, maknanya kita tuan-tuan dan puan-puan berada dalam bersama dengan Thaqafah Center bukan sekadar dalam bulan Ramadan, bahkan kita telah membincangkan surah Yasin ini pun telah maknanya beberapa siri yang hingga sampai ke dalam bulan Ramadan ini, mudah-mudahan berkekalan berterusan untuk kita diberikan kekuatan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, insyaAllah. Jadi itu sedikit mukadimah kepada saya sendiri, peringatan, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, ini bagaimana cara pandang kita terhadap bulan Ramadan adalah bulan yang kita persiapkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran dalam masa yang sama untuk maknanya melaksanakan ibadah puasa. Baik. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung tadabbur surah Yasin bermula daripada ayat 45. Bermula daripada ayat yang ke-45. Dia Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayat sebelum ini dan telah kita bahaskan sebelum ini, iaitu daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 adalah mukaddimah yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan beberapa perkara, antaranya tentang Al-Quran yang mempunyai kebijaksanaan,
Rasul yang mana didatangkan bersama risalah tersebut, yang diutuskan bersama risalah, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Al-Quran ini diturunkan oleh Tanzil Al-Azizir Rahim, Allah Subhanahu wa taala yang berautoriti dan juga yang rahmat kepada manusia, menurunkan Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang bagaimana sikap orang musyrikin dengan turunnya Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu diturunkan untuk memberi peringatan, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, diturunkan untuk memberi peringatan kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudiannya menyebutkan bagaimana mereka menutup ataupun Allah Subhanahu wa taala menutup jalan-jalan hidayah kepada mereka kerana mereka menolak hidayah dari setiap sudut datang kepada mereka. Iaitulah perkara yang berada di hadapan mereka, perkara yang berada di belakang mereka, dan juga perkara yang berada di atas, yang turun daripada atas. Jadi kita sebutkan perkara yang berada di belakang ini adalah sesuatu yang bersifat sejarah. Sejarah orang-orang ataupun umat-umat yang terdahulu, yang Allah Subhanahu wa taala kemudiannya menyebutkan, bawakan cerita sejarah tentang Ashabul Qaryah, bagaimana mereka mendustakan para rasul dan akhirnya mereka dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita sebutkan daripada ayat 12, ayat 13 sampai ayat 32, kan. Kemudian apa yang berada di hadapan yang menjadi hidayah menuju Allah Subhanahu wa taala adalah iaitu nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, iaitu pada semasa keadaan semasa, iaitulah antaranya nikmat-nikmat penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam ini, kerana alam ini adalah alam yang terbentang di hadapan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala datangkan pula tentang beberapa bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala daripada ayat 33 hinggalah ayat 44. Ini berkaitan dengan bagaimana Allah menumbuhkan tanaman yang Allah Subhanahu wa taala menyuburkan tanah yang asalnya kering kontang, dan tumbuhnya tanaman-tanaman. Dan Allah Subhanahu wa taala ajak pula, maknanya kita melihat apa yang berada di atas kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, menciptakan langit dan matahari, bulan yang menjadi siang dan malam, yang semuanya berperanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga tentang bagaimana nikmat, dari sudut antara nikmatnya adalah nikmat pelayaran, ataupun air itu sendiri, permukaan air itu sendiri, dan nikmat pelayaran. Jadi boleh jadi ada trading, ada perdagangan dan sebagainya. Jadi ini nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berada di hadapan kita, yang sepatutnya menjadi sumber hidayah kepada kita. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat 45. Jadi kalau kita tengok ayat 45 ni, nak serupa seperti mana ayat yang ke-9, iaitu bila Allah Subhanahu wa taala sebut, wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Maknanya selepas Allah dah cerita dah apa yang berada di hadapan kita, yakni nikmat-nikmat, dan apa yang berada di belakang kita, tinggalan sejarahnya, maka Allah Subhanahu wa taala sebut wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum. Di sini apa yang berada di hadapan di sini merujuk kepada urusan-urusan kehidupan kita, iaitulah berkaitan dengan urusan dunia yang kita akan berterusan, mana hidup ini sampailah Allah Subhanahu wa taala panggil balik. Bahkan wa ma khalfakum ini, kalau kita tengok dari sudut terjemahannya, disebutkan bahawa khalfakum ni apa yang berada di belakang kamu. Yang ini menunjukkan bahawa ia dah sedia ada menanti untuk tibanya saat itu, iaitulah akhirat.
Jadi ulama berbeza pandangan. Ada yang mengatakan yang berada di hadapan itu sesuatu yang akan datang, ya inilah hari akhirat. Yang berada di belakang iaitu sejarah, maknanya kehidupan kita sendiri. Bagaimana kita melihat kalau kita umur kita 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Jadi bagaimana kita melihat umur kita yang telah Allah berikan, dan bagaimana pula kan, kita nak bawa umur kita yang berbaki ini kan, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Ini pada masa akan datang. So, ala kulli hal, kita boleh sebutkan apa yang berada di hadapan dan apa yang berada di belakang di dalam ayat 45 ini, dia terkait dengan kehidupan manusia di dunia. Sama ada kehidupan itu adalah kehidupan yang berbaki di dunia ataupun yang telah kita jalani sebelum ini, yang mana kedua-duanya adalah perlukan kepada muhasabah, perlukan kepada kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita melihat bagaimana umur yang telah kita habiskan dan yang berbaki dapat memberikan kejayaan kepada kita di hari akhirat. Dapat kita beroleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu khilaf lah. Maknanya dari sudut, ada yang kata depan itu merujuk kepada kehidupan dunia kita. Yang ini baki umur kita. Ada yang menunjukkan yang di hadapan itu menunjukkan di hadapan kita yang paling jauh, iaitulah akhirat yang menanti. Ada yang kata di belakang itu adalah umur yang telah kita habiskan. Dan ada yang kata di belakang itu adalah akhirat yang mana sedang menanti di belakang kita, bila-bila masa sahaja ia boleh berlaku, iaitu kematian ataupun kiamat. Jadi nak sebutkan ala kulli hal, kedua-duanya membawa makna persediaan umur kita sama ada yang telah berlalu dan yang akan datang, bagaimana ia dapat dimanfaatkan untuk kita beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Jadi sebenarnya bulan Ramadan, bulan Ramadan ini antara peluang untuk kita tambahkan umur ibadah kita. Jadi umur ibadah ini ditambah melalui dua cara. Satu, dengan taubat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini mungkin telah berlalu umur kita, puluhan tahun dah berlalu umur kita. Bagaimana nak menggantikan umur-umur tadi yang mungkin ada kesilapan, mungkin ada kekurangan kita terhadap umur-umur kita sebelum ini. Bagaimana nak menggantikan umur itu adalah dengan taubat. Kerana dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan orang-orang yang benar-benar bertaubat, ini sifat ibadur rahman. Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar mengampunkan, ini memadamkan dosanya, bahkan menggantikan dosa-dosa itu dengan kebaikan. Jadi Ramadan ini adalah peluang untuk kita mendapatkan hal tersebut. Yang keduanya, menambahkan umur ibadah kita adalah dengan amal soleh, khususnya amal di dalam bulan Ramadan, iaitulah pada malam Al-Qadar. Yang kita tak mampu nak hidup mungkin 83 tahun yang akan datang. Kan? Kalau ikut umur average umat Nabi SAW, mungkin tak sampai. Tapi dengan adanya Ramadan, adanya Lailatul Qadar, maka ia adalah peluang untuk kita menambah umur ibadah kita melalui dua cara tadi. Taubat daripada apa yang telah kita lakukan yang terdahulu, dan juga perancangan sebaiknya untuk kita menambahkan umur kita mencari khususnya malam Al-Qadar. Tapi tidaklah malam itu sahaja, tapi menggunakan sebulan Ramadan ini dengan yang baiklah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang kepada kita. Baik. Jadi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apa? Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Ini kalau kita baca tadi dalam ayat yang ke-9, saya nak sebutkan bagaimana ayat ini dia sangat connection, sangat makna connect, terhubung di antara satu sama lain. Dalam ayat 9 Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kita katakan tadi ada 3 jalan hidayah, iaitulah yang berada di hadapan, yang berada di belakang, dan sesuatu yang turun daripada atas. Maka tadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang berada di hadapan, kemudian yang berada di belakang, peringatan. Dan peringatan juga datang daripada turunnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma ta'tihim min ayatin, yakni tidaklah
ada sesuatu keterangan yang sampai kepada mereka. Ini menunjukkan kepada ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan memberikan keterangan kepada mereka min ayati rabbihim, daripada ayat-ayat ataupun bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat Al-Quran. Illa kanu anha mu'aridin, dan mereka berpaling enggan untuk menerima peringatan tersebut. Baik. Jadi kalau kita tengok ayat 45, ketika mana dikatakan kepada mereka, maknanya diberikan peringatan kepada orang musyrikin. Mereka di sini merujuk kepada orang musyrikin, iaitu mereka yang pada zaman penurunan Al-Quran. Takutlah kamu, berjaga-jagalah kamu tentang kehidupan masa yang telah kamu ada dan juga masa yang berbaki dalam kehidupan kamu. Kerana apa? Kamu akan berdepan ataupun di belakang kamu menantinya adalah hari akhirat. Maka hari akhirat ni kita memerlukan kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk syurga memerlukan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, nak diberikan cahaya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa respon orang musyrikin? Tak ada respon. Ya, tak ada respon. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kemudiannya, wa ma ta'tihim min ayatin, tapi kalau ianya berkaitan dengan maknanya kalau cakap-cakap tentang kehidupan mereka ni, kata tak ada masa nak dengar ataupun tak ada respon, diam. Wa ma ta'tihim min ayatin, tapi bila mana disebutkan ada ayat-ayat Al-Quran, khususnya ayat-ayat yang menyuruh untuk melakukan sesuatu perkara ataupun meninggalkan perkara yang sedia ada mereka lakukan seperti penyembahan berhala dan sebagainya, maka mereka pun illa kanu anha mu'ridin, maka mereka berpaling enggan menerima ayat tersebut ataupun menerima suruhan Al-Quran. Ini berpaling enggan. Mereka tak sebut apa dalam ayat ni, tak dinyatakan ni kata-kata mereka. Respon mereka adalah mereka berpaling enggan. Mereka tak mau ataupun mereka menolak ajakan Nabi SAW. Tetapi apabila dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, ini apabila Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Nabi SAW untuk kata kepada mereka, katakanlah kepada mereka, dermakanlah sebahagian daripada rezeki yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. So tadi yang pertama dikatakan kepada mereka, ittaqu ma baina aidikum wa ma khalfakum. Tak ada respon. Kemudian disebutkan dah banyak ayat Quran diturunkan kepada kamu, suruh meninggalkan perbuatan-perbuatan jahiliah kamu, maka mereka berpaling enggan. Tapi bila mana kacau, maknanya kacau di sini maknanya apabila ayat Al-Quran ataupun suruhan daripada Nabi SAW itu berkaitan dengan harta mereka, maka mereka respon. Qala allazina kafaru. Maka ada responnya. Bahkan respon mereka itu adalah respon dengan sindiran dan juga cacian. Kata mereka apa? Qala allazina kafaru lillazina amanu. Ya, ini orang yang kafir itu berkata kepada orang yang beriman, anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Kata orang yang kafir itu kepada orang yang beriman sambil mengejek-ngejek, patutkah kami memberi makan kepada orang yang jika Allah kehendaki tentulah ia memberinya makan? Kamu ini hanyalah orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Baik, dalam bahasa yang mudah ayat ini, mereka kata kepada orang beriman, bukankah kamu yang kata bahawa kita perlu beriman, kita perlu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu melihat dari sudut kehidupan ini bukan di dunia sahaja,
kerana kita perlu maknanya menyembah Allah, tak boleh mensyirikkan Allah. Antara balasan yang diberikan di dunia ini akan diberikan rezeki, kan. Contoh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kan, ayat yang dikatakan ayat 1000 dinar lah, tapi dalam surah At-Talaq, kan. Ni Allah Subhanahu wa taala sebut, bukankah kamu yang kata kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan rezeki daripada tempat yang tak disangka-sangka, sumber yang tak disangka-sangka. Habis kalau macam tu, kenapa kamu nak minta makanan daripada kami? Mintalah pada Allah. Itu maknanya sindiran ataupun cacian, ejekan mereka seakan-akan, kan, bila dikatakan kepada mereka anfiqu mimma razaqakumullah, kan. Jadi mereka berpaling, mereka bukan sekadar berpaling enggan, tapi mereka balas balik dengan cacian, dengan sindiran. Bukankah kamu kata kalau bertakwa Allah akan bagi rezeki kepada kamu? Mintalah pada Allah, kenapa minta pada kami? Jadi mereka tak sedar dari sudut rezeki yang diberikan kepada mereka itu pun adalah bukanlah usaha mereka, tapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok antara kisah yang disebutkan dalam surah Yasin ini, juga cerita yang sebelum ni yang kita sebutkan, apabila ashabul qaryah, mereka menolak para rasul, mereka kata apa? Mereka, antara perkara yang mereka kata adalah wama anzala rahmanu min syai'. Ar-Rahman yang kamu sebut-sebutkan itu, yang Maha Pemurah itu, tak turunkan apa pun kepada kami. Jadi ini sikap kebiasaannya orang yang mendustakan risalah para nabi, adalah mereka rasa apabila agama itu tak memberikan, tak mendatangkan benefit kepada mereka, tak memberikan makanan, anut'imu man law yasha, tak dapat maknanya mengisi perut-perut mereka, tak dapat mengisi dari sudut keinginan hawa nafsu mereka, maka bagi mereka agama ni tak ada manfaat. Jadi agama tu hanya diambil jika ia memberi manfaat kepada dirinya dari sudut manfaat duniawi. Jadi ini perkara yang perlu bagaimana kita teliti bersama dari sudut kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan tuntutan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah kerana kita nakkan kepada perkara keduniaan semata-mata. Ya. Perkara dunia ni kita kena faham dari sudut ia dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana rezeki yang telah Allah tetapkan kepada kita. Tetapi ibadah itu sendiri bukan kerana kita nak contoh, kalau kita orang meniaga, bukanlah ibadah itu menyebabkan sale semakin naik, kan. Bukan dalam hal-hal keduniaan. Jadi kita kena betulkan cara ibadah kita. Kerana ada orang yang mungkin ibadahnya lebih hebat, lebih kuat, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menguji dengan kemiskinan ataupun ketidakcukupan pada mata kita. Tapi mungkin pada diri dia itu adalah perkara yang cukup, kerana tak ada tanggungjawab yang besar, kerana daripada harta itu akan dipertanggungjawabkan, kan, dari sudut di mana dibelanjakan. Jadi padanya cukup. Jadi itulah maknanya nak sebutkan bahawa cara kita memahami tentang konsep ibadah itu perlu maknanya berbeza dengan orang lain memahaminya, iaitulah ibadah itu bukan berkadaran dengan rezeki, dengan kita maksud rezeki fizikal, harta benda. Maknanya semakin banyak ibadah, maka semakin mesti semakin banyak harta. Tidak semestinya. Kerana harta juga rezeki itu, harta sebahagian daripada rezeki, tapi rezeki itu bukanlah semata-mata harta. Ada orang mungkin ibadahnya banyak tetapi rezekinya yang paling dikehendaki adalah ketenangan jiwa, kan? Ketenangan jiwa, maka itu rezeki paling besar pada dirinya. Wa idza qila lahum anfiqu. Jadi kenapa kalau kita sebutkan tadi pada ayat 45, ayat 46 tak ada respon. Tapi bila suruh infak, terus maknanya mereka respon. Qala allazina kafar. Jadi ini adalah satu peringatan yang besar kepada kita umat Islam dari sudut
Infak ini adalah sesuatu amalan yang besar, yang mana kalau kita nak membezakan di antara umat Islam dan orang kafir, perbezaannya adalah dari sudut solat. Cuma kita faham ketika mana surah Yasin diturunkan, ya ini di Makkah pada dakwah Nabi SAW di Makkah, belum lagi maknanya difardukan solat, khususnya ketika mana turunnya surah Yasin, kan? Kerana surah Yasin ni antara surah yang diturunkan sebelum daripada surah Al-Isra, kan? Jadi belum lagi diturunkan maknanya perintah solat 5 waktu. Maka perintah yang ada pada ketika itu, dan kita tengok banyak ayat-ayat terutamanya dalam surah-surah juzuk amma, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang infak. Yang ni antara infak ni adalah membebaskan hamba, antara infak ni adalah memberikan makan kepada orang miskin, membantu bagi orang yang berhajat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Balad, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Lail, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Fajr. Banyak surah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang infak, kerana pada waktu itu itulah yang paling penting, dan sememangnya sampailah pada hari ini infak ni adalah satu yang penting, kan? Hatta kita dalam puasa kita yang akan datang ni, infak kita iaitulah kita mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah yang wajib sebagai penyempurnaan kepada puasa. Jadi membezakan antara muslimin dengan orang kafir itu adalah solat, dan membezakan antara muslimin dengan orang munafik itu adalah infak. Sebab perkataan infak ini daripada perkataan nafaqah yang juga membawa makna munafiq. Jadi asal daripada perkataan nafaqah ni merujuk kepada terowong. Terowong, bila kita katakan terowong, maknanya dia ada dua lubang lah. Satu, uh, bila kita masuk dalam terowong, kita akan masuk sebelah lain, dan kita keluar daripada terowong tu, kita akan keluar ke tempat yang lain. Tak ada orang masuk terowong dia akan keluar tempat yang sama, kan? Dia mesti, maknanya terowong ni ada dua lubang lah. Kalau kita sekarang ni ada terowong, kalau ke arah utara terowong Menora, kan? Kalau dekat ke arah timur terowong Genting Sempah, kan? Yang mana kita masuk belah sini KL, masuk belah ni dah masuk ke Pahang contoh, kan? Dan begitulah nak sebutkan terowong yang ada dua lubang. Baik, kenapa disebutkan infak ataupun kita sebutkan munafik terlebih dahulu daripada perkataan nafaqah? Nafaqah kerana dua terowong ni adalah kerana orang munafik ni mereka bermuka-muka. Dengan orang beriman, orang Islam pun mereka ibarat terowong yang pertama, iaitu mereka bermuka-muka, nampak di luarnya baik, tapi dalam masa yang sama mereka juga uh, keluar pada orang yang kedua, iaitu buat sekutu dengan musuh orang beriman. Jadi mereka talam dua muka lah. Baik ikut sini dengan baik ikut sini. Sebab apa? Sebab mereka nak benefit kepada mereka sahaja, dari sudut harta benda. Kalau tak buat baik kepada orang beriman, kepada orang Islam, mereka duduk di Madinah, nanti tak dapat pembahagian harta rampasan perang dan sebagainya. Maka baik beriman, maknanya baik, maknanya masuk Islam. Tapi kalau tak buat baik dengan musuh umat Islam pun jadi masalah juga, sebab mereka tak suka dengan orang Islam. Dalam masa yang sama takut juga dari sudut orang yang bukan Islam, maknanya menyerang mereka sekali ketika mana kalau datang serangan, kan? Jadi dipanggil dalam dua muka, sebab itu disebutkan dengan perkataan nafaqah, nifaq, jadilah perkataan nafiq. Jadi apa kaitannya dengan infak? Dia daripada perkataan nafaqah juga membawa makna infak ini. Dalam bahasa mudah kita nak sebutkan dia macam investment, dan dia memang investment, macam memang investment, yang mana bila kita masukkan melalui terowong, yang ini terowong di dunia ni, kita tak akan dapat melihat yakni keuntungan ketika mana kita memenuhi terowong tersebut, melainkan kita lepas ke terowong yang kedua, makna keluar daripada terowong itu, iaitulah pada hari akhirat. Jadi konsepnya adalah konsep investment.
iaitu kita infak di dunia ini dan kita mendapat dia punya dividennya, bahkan bukan sekadar dividen, pokoknya juga di hari akhirat. Jadi sebab itulah disebutkan dengan perkataan infak. Dan infak sebagaimana yang kita yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Munafiqun, ya. Yang ini kenapa ketika mana seorang itu dia hampir kepada kematian, kan? Antara ibadah yang dia nak buat sangat-sangat itu bukanlah solat dan sebagainya, tetapi infak. Kerana infak ini adalah jalan yang paling mudah, sebab bila hampir kepada kematian, maknanya orang tu dia dah masuk ke dalam terowong tadi. Untuk dia keluar terowong yang berikutnya, iaitulah hari akhirat. Kan? Jadi bila dia dah masuk terowong tu, dia dah nampak dah. Kan? Bila kita masuk terowong kan, sebelum kita keluar daripada terowong tu, kita akan dah nampak dah gambaran apa yang ada di depan, cahaya dan sebagainya. Jadi dia nampak jalan yang paling cepat, paling laju pintas untuk mendapat kebaikan adalah infak. Kerana daripada satu perkara yang kita infak digandakan sekurang-kurangnya 10 kali ganda hingga 700 kali ganda, bahkan lebih daripada itu. Maka Ramadan ini juga adalah bulan infak, yang maknanya kita perlu sama-sama infak lah kepada mana-mana bahan yang dipercayai, sama ada kepada saudara-saudara kita di Gaza, kan, dan kepada umat Islam kita di Malaysia sendiri, kan. Ini mungkin sekolah-sekolah yang memerlukan dan sebagainya. Kerana apa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penekanan wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penekanan kepada kita dan pada ayat ini kepada orang musyrikin, infaklah bukan daripada harta benda yang kamu dapat sendiri, tapi daripada apa yang Allah rezekikan kepada kamu. Ini kita tengok konsisten dalam Al-Quran. Contohnya dalam suratul Baqarah, bila Allah kata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Subhanahu Wa Taala sebut uh, daripada apa yang kami rezekikan itu, maka infaklah. Dan ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini satu ada soalan, nanti saya jawab selepas ni insya-Allah. Saya nak sebutkan kenapa dalam suratul Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tapi dalam ayat ini Allah kata anfiqu mimma razaqakumullah. Baik. Kerana ayat dalam suratul Baqarah adalah ayat berkaitan dengan suruhan kepada orang beriman, kan, alladzina yu'minuna bil ghaib, kan. Maka orang yang beriman ini pada dia mudah untuk dia melaksanakan infak. Kerana apa? Kerana uh, dia tahu, dia yakin bahawa mimma razaqnahum, iaitu harta benda dia itu adalah daripada rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia, maka dikeluarkan sebahagiannya. Mimma razaqnahum yunfiqun, Allah mendahulukan mimma razaqnahum, iaitu apa yang kami rezekikan. Kerana keyakinan dia, keimanan dia kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kepada dia, maka dia mudah untuk melakukan infak. Tapi ayat ni adalah cerita khitab ataupun sasarannya kepada siapa? Kepada orang kafir. Maka Allah kata wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan perbuatan infak berbanding apa yang Allah rezekikan? Kerana mereka tidak meyakini bahawa rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu mereka susah untuk berinfak. Bahkan bila diminta kepada mereka, berikanlah makan kepada orang yang memerlukan, mereka kata, kenapa kami perlu beri makan? Kalau Tuhan kamu ada, mintalah kat Tuhan kamu. Jadi mereka tak rasa rezeki itu datang daripada Allah. Maka Allah kata, anfiqu, infaklah, sehinggalah kamu akan rasa bahawa rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan maksud, bila mana kita berinfak, kadang-kadang kita rasa suka nak berinfak sebab apa? Sebab biarlah bila kita berinfak mana akan hilang daripada kita, kan. Tapi usahakan berinfak, maka kita akan rasa bahawa rezeki itu memang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Bila kita berinfak lah akan tambah lagi. Tak semestinya tambah dari sudut kuantiti dan duit itu sendiri, tapi tambah dengan kebaikan yang mungkin kebaikan kepada anak kita, kejayaan ataupun terselamat daripada bencana dan sebagainya.
kan. Jadi tu wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum Allah. Mana Allah Subhanahu wa taala nak berikan trade kan kepada orang kafir, cubalah kamu infak. Kan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah. Kan. Jadi kalau kita pun sama, kan, kalau mungkin rasa berat, cuba infak. Kalau tak banyak, kan, sedikit, kan, dan kita akan rasa mana Allah akan tambahkan rezeki. Baik. Apa beza infak dan sedekah? Ni persoalan. Macam mana niat kita nak bersedekah ataupun infak? Jadi infak ini sama je dengan sedekah. Cumanya sedekah ni perkataannya itu lebih umum. Sedekah ini dia daripada mana sad dal qaf. Sedekah yang ini menunjukkan kepada bila kita berinfak itu menunjukkan kita meyakini betul. Sebab siddiq adalah seseorang yang maknanya meyakini sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq meyakini Nabi SAW di Isra dan Mi'raj kan. Jadi membuktikan bahawa kebenaran kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sedekah. Dan sedekah itu sendiri adalah infak. Sama, tapi penggunaan istilah itu pada tempat dia berbeza. Jadi kalau nak menunjukkan kepada kita benar-benar meyakini rezeki Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan dengan sedekah, maknanya membuktikan keimanan kita. Infak ini menunjukkan bahawa kita memahami dari sudut ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan di hari akhirat. So infak dan sedekah ni sama. Puan Marzita sama, tetapi digunakan dalam terma-termanya yang berbeza. Contoh kalau kita sebutkan, kalau kita dalam bahasa Melayu kan, kita kata solat dan juga sembahyang. Dua-dua sama. Tetapi solat itu mungkin diambil daripada perkataan Arab. Sembahyang ni daripada perkataan bahasa Melayu. Jadi nak sebutkan perkataan dia berbeza, tetapi maksudnya itu sama. Cuma perbezaannya itu sangat halus, iaitu sedekah itu nak membuktikan keyakinan kita apabila kita hilang sesuatu, kan? Tapi infak itu membuktikan keyakinan kita dengan apa yang kita akan dapat di hari akhirat. Boleh ke? Macam tu. Boleh ya? Baik. Qala allazina kafaru lil ladzina amanu. Ini mereka berkata kepada orang kafir, orang kafir berkata kepada orang beriman. Jadi conversation di antara orang kafir dan beriman ini nanti kita akan tengok berterusan dalam surah Yasin ini. Di dunia mereka menyindir orang beriman. Orang kafir menyindir orang beriman. Maka di hari akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebutkan mereka rasa menyesal dengan sindiran, dengan perbuatan cacian mereka terhadap orang beriman. Anut'imu man law yasha'ullahu at'ama. Baik. Kalau kita tengok kenapa Allah Subhanahu Wa Taala, ini ayat ni saya detailkan sedikit kerana ada mesej yang besar pada diri kita. Anut'imu man law yasha'ullahu at'ama. Kenapa kami nak memberikan makanan? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang makanan? Kenapa Allah tak kata infak benda yang lain kan? Kenapa makanan? Sebab makanan ini adalah keperluan asasi seorang manusia. Ini kita tak perlu tunggu seseorang itu beriman untuk dia membantu manusia yang lain dari sudut makanan. Kan? Kita tengok kadang-kadang ada NGO yang bukan Islam terkehadapan dalam bab maknanya memberikan makanan kepada orang yang memerlukan. Kerana apa? Kerana itu adalah sifat manusia. Ya, ini rasa kasihan, adanya rasa humanity, ya, ini rasa kemanusiaan dalam diri manusia itu untuk memberikan makanan kepada orang yang memerlukan. Ini tak perlu nak sebutkan tentang keimanan pun. Sebagai seorang manusia yang Allah telah berikan ilham kebaikan di dalam dirinya, iaitu dia melihat orang tak boleh makan, dia rasa kasihan. Kita lihat hari ni apa yang berlaku pada saudara-saudara kita di Gaza. Kan berapa ramai orang yang bukan Islam pun yang turut terkesan. Rasa kesian tak dapat makanan, duduk di perkemahan dan sebagainya. Kerana itu adalah sifat manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala seolah nak sebutkan, jadi mereka ni, orang kafir ni, bukan sekadar tak beriman tetapi tak ada sifat kemanusiaan. Kalaulah mereka tak mau beriman sekalipun, paling kurang ada sifat kemanusiaan. Kesian kan tengok orang yang makan.
maka anut'imu man law yasha'ullahu at'ama. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut, perintahkan kepada mereka berkaitan dengan makan. Tengok tadi Allah Subhanahu wa taala kata kepada mereka apa? Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Rezeki Allah Subhanahu wa taala adakah makanan saja? Tak. Rezeki Allah Subhanahu wa taala banyak perkara. Kan? Tapi yang diminta daripada rezeki itu adalah kamu bagilah sikit makanan kepada orang yang memerlukan. Kan? Tapi mereka menolak itu, kan? Kerana mereka menolak risalah Nabi SAW, menolak sifat yang baik, sifat kemanusiaan. Anut'imu man law yasha'ullahu at'am. Bahkan mereka menyindir yang kamu katakan Allah yang Maha Pemurah, Allah yang mana yang boleh memberikan rezeki daripada sumber yang tidak terduga. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa minta kat kami? In antum illa fi dhalalim mubin. Kalian ni memang betul-betul sesat ataupun keliru. Dhalal ni mana sesat, mana keliru, kan, tak jumpa jalan. Kamu yang kata apa ni, rezeki daripada Allah. Kami tak kata rezeki daripada Allah, kami yang usaha sendiri. Dah kamu kata rezeki daripada Allah, mintalah kepada sumber rezeki kamu. Jadi itu sindiran dan biadabnya maknanya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mana Allah memberikan rezeki kepada mereka. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan apabila mereka diingatkan tentang hari akhirat, mereka bertanyakan secara mempersendakan, bilakah datangnya hari akhirat yang dijanjikan itu? Jika kamu orang-orang yang benar, maka kami sedang menunggu. Baik. Jadi mereka wayaqulun. Yang pertama mereka, Allah Subhanahu wa taala sebut, kalau tadi Allah Subhanahu wa taala kata apa? Qalal ladzina kafaru. Qalal ladzina kafaru. Allah sebutkan ya apa ni, mereka berkatalah orang yang kafir. Tapi dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebut yaqulu. Yang ini bezanya adalah qala ini merujuk kepada mereka telah berkata. Maknanya bila dikatakan kepada mereka, mereka telah berkata. Mereka menjawab semula ketika mana dikatakan kepada mereka. Tapi yaqulu ini bermakna kata-kata yang sentiasa berterusan. Maknanya mereka sentiasa mengejek-ngejek orang beriman ini. Tadi mengejek-ngejek bila dikatakan kepada mereka atas suruhan. Tetapi apabila seringkali mereka ni, orang kafir ni akan mengejek-ngejek orang beriman dengan mengatakan wa yaqulun, dengan maksud mereka ni sentiasa mengucap-ucapkan, sentiasa provoke orang-orang beriman. Kamu dok kata kami akan ditimpa azab kerana kami tak berinfak, kami akan dikenakan seksa, kami akan, bila janji-janji yang kamu katakan tu. Jadi percakapan provoke mereka itu bukan berlaku sekali. Yaqulun ini present tense, menunjukkan bahawa mereka mengucapkan perkataan itu berkali-kali. Bahkan maksud juga present continuous tense kalau dalam bahasa Inggeris, kan, makna dia sentiasa berlaku. Ini mereka provoke. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kenapa mereka provoke ni? Kerana peringatan janji kepada mereka bila Nabi SAW dan juga orang beriman bila menyampaikan ayat Al-Quran, Nabi SAW menyampaikan ayat Al-Quran khususnya berkaitan dengan kiamat, berkaitan dengan akhirat. Jadi cara mereka untuk menghentikan ucapan Nabi SAW ataupun peringatan yang datang daripada Nabi SAW adalah mereka kata bila berlaku, bila kiamat, contoh Nabi cerita tentang kiamat akan berlaku gegaran, akan berlaku kemusnahan dan sebagainya, kan? Bila akhirat ni kamu akan dikenakan macam ni, orang yang tak berinfak, orang yang tak bersedekah, orang yang tak beriman dikenakan macam ni. Sekali mereka tanya, bila yang berlaku hari tu? Kenapa mereka bertanya? Kerana Nabi SAW sendiri tak diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang bila berlakunya. Sebab mereka tanya bila, mata hadzal wa'd, bila berlakunya. Jadi mereka sengaja untuk bertanyakan bila berlakunya. Itu adalah kerana
kerana nak menyekat ataupun nak menghalang Nabi SAW daripada terus menyampaikan dakwah baginda, khususnya berkaitan dengan hari kiamat dan juga hari akhirat. Ha, kita pun kalau orang dah cerita akan berlaku ni macam ni, itu macam ni, kan, maka kita akan tanya bilanya berlaku ni. Mungkin dia katakan berlaku seminggu lagi. Bila dah datang seminggu, kan, tak berlaku pun. Jadi orang katanya, orang sini kata berlaku, hari ni tak berlaku pun. Jadi sindiran itu. Jadi Nabi SAW tak pernah diberitahu bila berlakunya kiamat. Yang menyebabkan tarikhnya itu tergantung. Jadi mereka rasa benda itu adalah rekaan semata-mata. Bahkan mereka juga maknanya telah mendengar cerita-cerita tentang kehancuran ini. Bukan sekadar maknanya kehancuran yang berlaku pada kiamat nanti. Bahkan kehancuran yang berlaku kepada umat-umat sebelum ini. Mereka dah dengar dah. Bahkan umat-umat sebelum ini pun, nenek moyang mereka selalu menyebutkan dalam ayat-ayat yang lain, bahawa nenek moyang mereka tak pernah pun sebut akan berlakunya sedemikian. Kalau betul lah pernah disebutkan oleh Rasul ataupun Nabi-Nabi yang terdahulu, Nabi-Nabi yang terdahulu, kaum yang terdahulu dah tak ada, tak berlaku-berlaku lagi pun kiamat. Tak berlaku lagi pun maknanya akhirat. Bila nak berlaku ni? Yang kamu janji, sebab Rasul, bila Rasul datang, maka mereka akan memberikan peringatan, antaranya tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hari akhirat. Jadi kalau daripada zaman Nabi Nuh ataupun daripada Nabi Adam, orang lebih katakanlah 6 hingga 10,000 tahun. Mana ni dah 10,000 tahun dah bagi tahu tentang hari kiamat akhirat, bilanya yang nak berlaku. Jadi mereka tanyakan bila itu adalah kerana untuk maknanya menyekat ataupun menghentikan dakwah Nabi SAW ataupun orang beriman untuk mengatakan tentang hari kiamat dan juga hari akhirat. Ini menunjukkan bagaimana mereka tidak memahami tentang hakikat hari akhirat, memahami tentang hakikat hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sesuatu yang benar, dan apabila ia datang maka dia akan memberikan balasan. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan yang setimpal terhadap perbuatan dan keingkaran mereka. Wa yaquluna mata hadzal wa'du shadiqin. Ditambah lagi maknanya mereka memsendakan hari kebangkitan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa kemudiannya, walaupun mereka akan menafikan hari kebangkitan tersebut, walaupun mereka tidak menerima dari sudut mesej yang disampaikan oleh Nabi dan juga orang beriman tentang dahsyatnya hari tersebut akan tetap berlaku. Ya. Sesiapa pun di dalam muka bumi ini, bila-bila pun zamannya, walaupun ketika mana mereka mengingkari akan hari tersebut, tidaklah bermakna hari tersebut tidak akan datang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ayat-ayat seterusnya berkaitan bila mana datangnya hari tersebut, maka kamu akan melihat sendiri dari sudut kedahsyatannya ketika mana ia datang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuzuhum wa hum yakhsimun. Mereka tidaklah maknanya menunggu melainkan satu petikan yang secara mengejut akan membinasakan mereka semasa mereka berada dalam keadaan leka bertengkar merunding urusan dunia masing-masing. Ini sebab kiamat ini dia ada terbahagi kepada dua, iaitu kiamat besar, bukan tanda-tanda, yakni kiamat itu sendiri. Kiamat besar ialah kiamat yang berlaku di akhir zaman, dan kiamat kecil bagi setiap manusia itu adalah kematian. Jadi makna saihah ni boleh membawa makna tiupan sangkakala, sangkakala yang pertama, ataupun tiupan maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mencabut nyawa manusia. Baik. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan sebab Al-Quran
Bukan semata-mata kepada orang musyrikin diturunkan, tapi kepada umat semuanya hinggalah datangnya kiamat nanti. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut, sesiapa yang mengingkari akan janji Allah Subhanahu Wa Taala itu, mereka tidak tunggu melainkan mereka satu petikan. Jadi satu perkara yang kita nak tengok pada ayat ini adalah, adakah mereka menunggu? Mereka tak menunggu pun hari tersebut. Mereka menafikannya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan seakan-akan mereka ini menunggu. Menunggu ni maksudnya apa? Mereka tak buat apa-apa. Sebab apa? Sebab mereka menafikan hal tersebut, maka mereka tak mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi hari tersebut. Maka ini juga peringatan kepada kita. Ini bila kalau kita meyakini, kita taklah sampai maknanya nak menyindir bila datangnya kiamat, bila datangnya hari akhirat, tidak. Tapi adakah kita juga berada dalam keadaan menunggu seperti mana mereka, hanya tunggu je. Maksud hanya tunggu ni, kita tak berbuat apa-apa. Kalau kita tak berbuat apa-apa, jadi kita ibarat seperti mana menunggu juga. Maka kita bersedia untuk menghadapi hari kiamat ataupun menghadapi hari kematian kita sendiri. Ma yanzuruna illa sayh. Jadi mereka tidaklah dengan maksud penantian mereka itu antaranya adalah sayhah, illa sayhah. Sayhah ni bunyi pekikan. Pekikan sayhah yang datang sekali saja, wahidatan. Yang datang sekali makna menunjukkan membinasakan secara sekaligus. Tak khuzuhum, yang maknanya telah mengambil ataupun membinasakan mereka dalam keadaan mereka masih lagi yakhsimun. Bila Allah kata yakhsimun, mereka leka bertengkar dengan urusan dunia ini, itulah buktinya mereka tidak bersedia untuk menghadapi hari kematian ataupun hari kiamat. Yang mana dululah terkejut dalam keadaan tak bersedia. Jadi yang ini disebutkan bahawa ia adalah tiupan sangkakala yang pertama. Kerana tiupan sangkakala yang pertama, kita tahu bahawa ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Israfil meniupkan sangkakala nanti, maka ia akan membinasakan seluruh alam ini. Alam ini akan binasa. Langit yang terbelah, infatarat terbelah dua, kemudian insyaqqat terbelah lagi kepada belahan yang kecil, kemudian bumi juga maknanya bergegar. Bila dia bergegar, dia collide, bergegar zalzalah, dan bila dia collide maknanya bertembung di antara satu sama lain, qari'ah. Disebutkan banyak surah-surah dalam 30 berkaitan dengan gambaran kiamat seperti mana kita melihat di depan mata. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam keadaan berlakunya kiamat itu pun mereka masih lagi maknanya bertengkar tentang hal dunia, menunjukkan betapa tak bersedianya untuk menghadapi hari tersebut. Ini kalau tidak bersedia menghadapi hari tersebut, adakah boleh menjalani hari tersebut? Sudah tentunya tidak. Sebagaimana contoh kita katakan permusafiran. Ini kita nak bermusafir dalam tempoh yang lama, ataupun kita nak bermusafir terus. Mana berpindah, mungkin duduk di Lembah Kelang, nak pindah duduk di utara ataupun di timur. Esok nak pindah, hari ini tak ada kemah barang apa lagi. Rasa bersedia, banyak benda kita akan tinggalkan di dunia ini dan akhirnya mungkin akan rosak dan sebagainya. Dan begitulah adanya nak sebutkan orang yang mana tak bersedia untuk menghadapi hari kiamat ataupun hari kematian, maka dia tinggalkan perkara-perkara di atas dunia ni yang sepatutnya perkara tersebut boleh menjadi amal soleh bagi dirinya. Sebab itu banyak dalam ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, antaranya dalam surah As-Sajdah kan, cerita bagaimana ketika mana nanti mereka dah diperlihatkan tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tak nak balik ke dunia ni. Sebab apa? Sebab tinggalan mereka yang tak sempat untuk ditukarkan kepada amal soleh itu, maka mereka nak minta untuk dapat melakukan hal demikian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Ini dua perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ketika mana berlakunya sangkakala yang pertama itu.
maka mereka tidak dapat lagi, fala yastati'un, mereka tidak ada lagi peluang untuk membuat sebarang pesanan tausiah. Tausiah ni daripada perkataan wasaya. Wasaya ni maknanya wasiat. Kan? Wasiat ni kita tak akan berwasiat kepada orang yang kita tak suka. Kan? Kita tak akan berwasiat kepada orang yang kita tak sayang. Jadi wasiat ini maknanya kita akan wasiat kepada orang yang kita sayang, orang yang kita suka. Tetapi dalam keadaan hari tersebut, la yastati'una tausiyatan, yakni kepada orang yang kita sayang pun maknanya kita tak dapat, tak sempat kan, untuk memberikan tausiah, memberikan peringatan. Wala ila ahlihim yarji'un, ataupun kalau tak nak bercakap pun, nak menjerit berkata-kata kan, beri wasiat, beri peringatan, mereka takkan sempat pun maknanya nak selamatkan ahli keluarga masing-masing ketika mana berlakunya. Baik. Saya beri gambaran contoh bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kiamat, antaranya bila berlakunya kiamat adalah gegaran, zalzalah. Kan? Antara makna zalzalah ini dalam surah Az-Zalzalah kan, makna zalzalah ini adalah gelincir, kegelinciran. Jadi bila disebutkan zalla menunjukkan kepada gelincir. Sebagai contoh Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang Nabi Adam kan, fa azallahum asyaitan. Yang ini syaitan telah menggelincirkan Nabi Adam, maka Nabi Adam terjatuh di dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila disebutkan zalzalah, makna huruf zallam disebut zilzal kan, diulang kali keduanya zalla, itu menunjukkan kepada keadaan tergelincir, sentiasa tergelincir, bangunnya tergelincir, tak boleh nak berdiri, tak boleh nak berdiri betul. Jadi kita bayangkanlah dalam keadaan ni kan, bergegar kan. Jadi kita memang tak boleh, orang kata apa, tak boleh nak berdiri. Kalau ada meja ni kita pegang meja sebab apa, tak boleh nak berdiri, tak boleh nak berdiri betul. Dalam Quran, dalam surah Al-Hajj, ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala, ayat pertama Allah kata, Inna zalzalatas sa'ata syai'un azim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata, ayat yang kedua, Yauma tarawunaha kamu akan melihat pada hari tersebut, ibu yang mana menyusukan anaknya, dia akan melepaskan anak. Yang ni, kalau ayat ni ceritakan, mungkin kalau bila berlakunya kiamat, gegaran dan sebagainya, mungkin mereka duduk tengah bertengkar dengan kawan tentang hal bisnes ke apa ke, nak balik ke rumah, nak bagi tausiah tak sempat, nak balik maknanya menjenguk ahli keluarga tak sempat. Bagaimana sempat? Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Hajj, ibu yang mana sedang mengendongkan anaknya, sedang menyusukan anaknya, pegang ni, tengah pegang tangan sendiri ni. Ini keadaan yang paling kasihnya seorang manusia kepada manusia yang lain adalah ibu yang sedang mengendongkan anaknya sambil menyusu. Kan? Yang memegang anak ini pun Allah kata, dia lepaskan anak tersebut dalam keadaan dia tak ingat dah yang dia lepaskan anak dia. Sebab apa? Sebab dia lari masing-masing, tak boleh nak duduk nak berdiri tegak, tergelincir, jatuh. Bila jatuh dia pun terlepas, dia pun cari perlindungan masing-masing, dah tak fikir dah orang lain. Kalau keadaan itu berlaku, apatah lagi nak memberikan wasiat, nak berikan peringatan, jaga-jaga ni bila berlaku gegaran ni, duduk bawah meja ke apa ke kan, ataupun nak pergi selamatkan ahli keluarga ni, tak ada dah kan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wataran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kamu akan melihat bahawa mereka itu seperti mana orang yang mabuk. Tapi sebenarnya mereka bukan mabuk. Kan orang yang tak dapat berdiri betul kan, jalan toyong hayang macam orang mabuk. Tapi kenapa? Kerana berlaku dahsyatnya kiamat tersebut. Maka tak ada kesempatan dah nak beri nasihat ataupun nak balik kepada ahli keluarga, nak selamatkan. Maka tak ada kesempatan ketika mana ia datang, dan datangnya dalam keadaan yang wujud. Allah Subhanahu Wa Taala pun menyebutkan iza zulzilat, iza kan, iza sama'un fatarat, iza sama'un syaqqat. Ini perkataan iza dalam Quran ini, antara peranannya adalah untuk mendatangkan sesuatu yang berlaku dalam keadaan tiba-tiba.
berlaku dalam keadaan tak dijangka. Idza. Ya. Sebab itu menariknya kalau kita sebut juga dalam ayat berkaitan Ramadan kan. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apa? Uh, wa idza sa'alaka ibadi anni. Kan? Ini ayat ni tentang doa. Kalaulah hamba-Ku bertanyakan kepadamu wahai Muhammad tentangku. Ini dalam ayat Ramadan kan. Selepas ayat 185 itu sebutkan tadi, ayat 186 cerita tentang doa. Tuan-tuan boleh tengok. Allah kata idza di sini. Kalau saya nak sebutkan perkataan idza tu yang boleh membawa makna sesuatu yang datang tak dijangka. Allah kata kalaulah dalam bulan Ramadan ini tiba-tiba terdetik dalam hati seorang manusia itu, dia nak bertanyakan pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan maksud dia nak memohon sesuatu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam keadaan di luar Ramadan mungkin dia jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin banyak perkara yang dilarang yang Allah Subhanahu Wa Taala tak suka dibuat. Tapi Ramadan ni Allah bagi keadaan dia terdetik nak meminta sesuatu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba sahaja. Wa idza sa'alaka. Tiba-tiba dia nak meminta. Allah kata fa inni qarib. Allah Subhanahu Wa Taala sungguh dekat. Kita kan kalau kata dengan kawan kita pun yang mungkin dah lama kita tak berhubungan dan sebagainya. Mungkin pula kita pernah buat onar pada dia. Tiba-tiba satu hari kita nak minta bantuan, tak semena-mena tiba-tiba nak minta bantuan pada dia. Agak-agak kawan kita nak tolong. Jadi kalau dia baik dia tolonglah kan. Tapi mana beratlah kan. Apatah lagi kalau pernah buat onar pada dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa idza sa'alak. Kalau tiba-tiba hamba aku bertanyakan tentang ataupun ketika mana tiba-tiba hamba aku rasa nak meminta kepada aku, maka mintalah sungguhnya aku. Ini sangat dekat. Kerana bulan Ramadan ni bulan yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu dilimpahi pada setiap bulan. Bukan 10 hari, bukan separuh hari, separuh bulan tak. Setiap hari, setiap masa, pagi ni dan siang dan malamnya. Selama 30 hari. Maka kita mohon rahmat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, balik pada perbincangan, saya nak sebutkan perkataan idza. Bila Allah kata idza sama'un fatarat, idza sama'un syaqqat, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yani idza itu menunjukkan kepada keadaan yang berlaku, antara maknanya berlaku dalam keadaan tiba-tiba, tak dijangka. Maka sebab itu bila mana ia datang dengan tiba-tiba, kiamat itu, maka dalam keadaan itu fala yastati'u natawsiyatan wala ila ahlihim yarju'. Ini tiba-tiba berlaku, maka kamu tak sempat nak buat apa lah. Harta tu tengah bergaduh tu, gaduh pun tak habis lagi. Kan? Apatah lagi, nak balik, nak menyelamatkan ahli kubur ataupun nak memberikan amaran kepada orang. Harta sekarang ni ada telefon kan. Nak angkat telefon pun tak sempat lah. Sebab apa? Sebab masih ada bergegar, tak boleh nak pegang lah. Masing-masing dalam keadaan seperti mana orang yang mabuk lah. Kan? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa nufikha fis sur فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Dan sudah tentu akan ditiupkan sangkakala, maknanya sangkakala yang kedua. Wa nufikha fis sur. Sebab kita tahu sangkakala ada dua sangkakala yang ditiupkan. Yang pertama maknanya kehancuran bumi keseluruhannya. Wa nufikha fis sur, sangkakala yang kedua adalah tiupan, maknanya menghidupkan semula untuk maknanya pergi berkumpul di padang mahsyar. Baik. Antara sangkakala yang pertama dengan sangkakala yang kedua disebutkan dalam hadis Nabi SAW, jaraknya adalah 40. Jaraknya adalah 40. Kan? Jadi bila jarak 40 ni, mungkin tuan-tuan dan perempuan tertanya-tanya, 40 apa? 40 tahun ke? 40 hari ke? Kan? Jadi tak ada jawapan. Sahabat pun bertanya juga hal yang sama. Kan? Yang 40 apa? Kan? Nabi SAW tak jawab. Sebab apa Nabi tak jawab? Kerana pada waktu tu, kan kita sebutkan tadi tiupan sangkakala yang pertama telah menghancurkan sistem semua. Dah tak ada dah sistem suria, tak ada dah matahari, bumi, semua dah tak ada dah. So macam mana kita nak kira 40 apa? Tapi nak sebutkan dia ada jeda masa lah di antara sangkakala yang pertama ke sangkakala yang kedua. Jaraknya 40. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Baik. Jadi bila mana berlaku sangkakala yang kedua ni, apa akan berlaku kepada manusia? فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ. Dan
apabila berlaku demikian, maka semua manusia akan segera bangkit keluar daripada kuburnya masing-masing untuk menghadap Tuhannya. Baik. Apa makna ajdas? Kan? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut fa idahum minal qubur? Kan? Sebab dalam Quran ada juga digunakan perkataan kubur kan. Dalam surah At-Takasur antaranya kan. Hatta zurutumul maqabir. Kan? Disebutkan hinggalah kamu berziarah ke kan maqabir. Kan? Jamak ataupun kata banyak pada kubur adalah maqabir. Ajdas. Makna ajdas saya tulis di sini adalah kubur dengan maksud tempat mati manusia. Walaupun tanpa sebab kubur ni ada tanda. Kan? Tanda batu ataupun batu nisan dan sebagainya. Kubur ni ada tanda. Tapi tak semua orang yang mati ditanam di dalam kubur. Kan? Ada orang mati di tengah lautan. Ada orang mati yang terbakar. Kan? Hangus terus. Ada orang pelbagai keadaan manusia mati. Kan? Tak jumpai mayat mungkin mayat dari mana habis begitu saja. Kan? Hingga tulang-tulang pun maknanya terbenam dalam tanah. Jadi nak sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala nak beri gambaran manusia nanti akan dibangkitkan bukan hanya yang berada dalam kubur. Berarti kalau macam tu kan, kalau hanya ada dalam kubur, ada orang yang nak bunuh diri, dia tak mau dibangkitkan, dia mati terjun dalam laut dalam. Orang tak jumpa mayat. Contoh kan. Allah kata tak. Fa izahum minal ajdas, maknanya semua manusia tak kira dari tempat mana keadaan apa pun dia mati, tenggelam ke, dia mati maknanya terbakar ke, hilang dia punya tubuh badan dan sebagainya, maka dia akan dikumpulkan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Ada satu cerita, cerita ini berlaku, cerita yang benar disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Cerita yang berlaku pada zaman sebelum Nabi SAW lah. Jadi cerita ini kita nak ambil pengajarannya sahaja. Tapi bukanlah kita boleh melakukan seperti mana apa yang dilakukan dalam cerita ini. Iaitulah ada seorang lelaki yang mana dia ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat yang banyaklah. Dan antaranya kekayaan, harta dan juga anak-anak yang ramai. Kan? Tapi dia ni bukanlah orang yang kata apa, yang baik sangat, yang beriman dan sebagainya kan. Tapi dia ada satu kelebihannya, iaitulah dia sangat takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga kan takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, dia takut maknanya dia dimatikan, dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan dihisap atas perbuatan dia. Dia takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dia buat? Kata sebelum dia mati, dia bagi tahu pada anak-anak dia, nanti kalau aku mati nanti, kamu bakar aku. Dan juga abu mayat aku ni kamu lemparkan di tempat ni sikit, di tempat ni berceramuk. Tempat yang berceramuk. Supaya apa? Sebab aku tak dibangkitkan. Tapi bukanlah bermakna dia tak mengimani tentang hari kebangkitan. Cuma dia perasaan takut dia tu. Jadi bila mana dia meninggal, anak dia buatlah macam mana apa yang diminta. Dan disebutkan dalam hadis bahawa lelaki tersebut dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkinlah apa yang dia terfikir, anak aku tak buat apa yang aku suruh ni. Mungkinlah dia terfikir macam tu kan. Tapi nak semua dia dibangkitkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada dia, kenapa dia suruh anak dia buat gitu dan sebagainya. Maka dia kata kerana dia takutkan Allah Subhanahu Wa Taala dan hari kiamat yang sungguh berikan kan. Ya Allah Subhanahu Wa Taala kerana ketakutan dia. Sebab apa? Dalam surah Ar-Rahman Allah kata, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang benar-benar rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala pun Allah akan bagi dia dua syurga. Jadi lelaki tersebut dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu. Jadi bukanlah makna kita nak suruh buat macam tu kan, tapi nak sebutkan ada juga manusia yang mana menyangka kalau terbakar contoh kan apa ni dan sebagainya, tubuh badannya menjadi abu dan abu pula berterbangan. Setiap daripada apa jenis kematian manusia ini, bukan sekadar yang mati ditanam dalam kubur, maka itu dipanggil ajdas. Dia ini tempat mati yang walaupun tanpa tanda. Termasuklah kubur lah.
fa izahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Yansilun ini daripada perkataan nasala, ada yang membawa makna bergerak pantas, maknanya segera, maknanya bangun kerana nak berkumpul di padang mahsyar. Ada juga yang mengatakan yang silun daripada perkataan nasal, yakni keturunan, dengan maksud seorang itu akan dibangunkan berkelompok, mana mengikut kelompok yang dia akan hadapi di hari akhirat. Sama ada mungkin kelompok orang beriman dan kelompok yang tidak beriman. Baik. Kemudian qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi apabila mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kebangkitan nanti, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalu, mereka sendiri berkata kepada diri mereka, ya wailana, iaitulah celakalah kami, binasalah kami. Kalau di dunia ni orang nak sebut binasa pada diri sendiri ni bukan mudah, ataupun nak sebutkan kecelakaan pada diri sendiri ni bukan satu perkara yang orang akan sebut. Tapi disebabkan tahu bahawa dia akan ditimpa kecelakaan dan tidak ada jalan untuk keluar, walaupun berkali-kali maknanya minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka disebut binasalah. Dan disebabkan dia melihat azab dan dia tahu dia akan binasa, maka dia pun bertanya, memba'asana min marqadina, siapa yang membangunkan kami daripada tempat tidur kami. Ini perkataan lain pula. Itu menariknya Quran. Tadi ajdas kita sebutkan kubur juga. Dah kita terangkan maknanya kubur tanpa tanda. Marqad ini kalau kita tengok terjemahannya, aduhai celakanya kami, siapakah yang membangkitkan kami daripada kubur tempat tidur kami. Jadi kubur tempat tidur, yang ini ada perselisihan para ulama besar terhadap ayat ini. Ada yang menyatakan ayat ini membuktikan bahawa tidak ada azab kubur. Sebab apa? Sebab seolah-olah ketika mana mereka dimatikan itu, mereka berada di dalam kubur tempat tidur kan, tempat rehat. Tetapi ada juga yang mengatakan bukan bermakna tak ada azab kubur. Sebab apa? Sebab dalam Quran, dalam ayat yang lain ada isyarat-isyaratnya. Dalam hadis pun ada disebutkan isyarat Nabi SAW mendengar azab kubur, kan Nabi tanam dan sebagainya. Ada isyarat-isyarat tu. Namun nak sebutkan ayat ini menunjukkan bahawa disebabkan apa yang mereka lihat itu lebih dahsyat berbanding apa yang mereka hadapi dalam kubur. Kita pernah dengar tentang azab kubur dan sebagainya kan, sesuatu yang mengerikan kan. Dalam keadaan itu, orang yang kafir ini dia merasakan walaupun azab kubur itu adalah dahsyat keadaannya, tetapi disebabkan apa yang dia lihat di depan matanya dari sudut azab di dalam neraka itu lebih dahsyat, menyebabkan dia rasa macam aku tidur tadi lebih baik daripada aku tengok benda ni, kan? Daripada nak menghadapi benda ni. Seolah-olah itulah dia mengatakan celakalah kami. Tak habis lagi, ya wailana. Tak habis lagi maknanya kebinasaan kepada kami. Bahkan lebih teruk lagi tambahan kebinasaan itu ketika mana mereka dibangkitkan. Tiupan sangkakala yang kedua. Memba'asana, siapakah yang maknanya membangunkan kami min marqadin. Di marqad itu dengan makna lain, makna kubur lah. Tapi nak sebutkan mereka menganggap bahawa kubur mereka itu tempat tidur mereka, ataupun itulah kalau tak selesa tidur, panas, berpeluh pun, itulah paling selesa berbanding kalau nak duduk dalam api. Ibarat macam itulah. Kalau terseksa pun di dalam kubur tu taklah seperti mana akan diseksa di dalam api neraka. Maka mereka dibangkitkan daripada tidur, dengan makna tidur itu, dan tempat tidur kubur itu. Kemudian katakan bahawa celakalah kami. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada penyesalan inilah. Baik.
Apa disebutkan kemudiannya? Hadza ma wa'adar rahman. Kan? Inilah apa yang dijanjikan oleh Ar-Rahman wa sadaqal mursalun, dan benarlah apa yang disampaikan oleh para rasul. Baik. Siapa yang kata hadza ma wa'adar rahman ni? Ada tiga pandangan. Pandangan yang pertama, kalau tuan-tuan dan puan tengok terjemahan ni, dia kata apa terjemahan ni? Lalu dikatakan kepada mereka. Siapa yang mengatakan kepada mereka? Iaitulah yang pertama, tafsirannya adalah orang beriman. Jadi ingat saya sebutkan tadi, mereka apa ni, sindir orang beriman kan. Mereka kata orang beriman ini sesat, keliru dan sebagainya. Mereka sindirkan mata hazal wa'd, perkataan yang sama, wa'd, janji yang kamu kata-katakan tu bila fayaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Maka orang beriman di hari akhirat Allah bagi peluang untuk balas balik kepada orang musyrikin, orang yang kafir, dengan mengatakan, inilah yang dijanjikan oleh Tuhan uh, Ar-Rahman, dan benarlah apa yang dikatakan oleh orang oleh para nabi. Maknanya kata-kata orang beriman tu ada dua maksud. Satu, maksudnya untuk menyindir orang kafir, mereka kena balik sindiran. Satu lagi, maknanya ketakjuban diri mereka sendiri. Oh, inilah janji Tuhan kami. Apabila Tuhan kami menjanjikan ganjaran atas kesabaran kami, maka kami mendapatinya hari ini. So, ada dua maksud. Maknanya yang pertama tadi, yang mengatakan, lalu dikatakan kepada mereka tu orang beriman. Orang beriman ini bila mana mereka mengucapkan perkataan ini ada dua maksud. Ya. Maksudnya adalah makna menyindir. Tengok, inilah yang dijanjikan Ar-Rahman. Dalam masa yang sama, mereka juga rasa takjub dari sudut mereka takjub kerana inilah perkara yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia atas kesabaran mereka. Baik. Yang kedua, yang dikatakan kepada yang mengatakan kepada orang kafir ini adalah disebutkan malaikat. Malaikat yang mengatakan hadza ma wa'adar rahman. Inilah apa yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, dan benarlah para rasul yang telah datang kepada kamu. Ada disebutkan dalam surah Al-Mulk, kan, ditanyakan bukankah pernah datang peringatan kepada kamu, kan. Jadi ada yang menyebutkan, yang mengatakan ini adalah para malaikat. Dan menariknya ada satu pandangan yang ketiga, iaitulah yang mengatakan hal ini adalah diri mereka sendiri. Maknanya orang kafir ni. Sebab kat sini kalau kita tengok, adanya saktah, kan? Saktah ni kita tahu berhenti. Saktah itu maknanya berhenti dalam keadaan kita tak mengambil nafas. Kalau cara baca kan, sin, pesan sin kecil tu kan. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kita berhenti tapi kita tak ambil nafas. Itu saktah. Baik. Jadi seolah-olahnya bila mana mereka ketika mana mereka mengatakan qalu ya wailana, celakalah kami, memba'atsana min marqadina, mereka terhenti dan akhirnya mereka mengucapkan inilah hadza ma wa'ada rahman, yang kami dahulu duk tanya-tanya kan kepada orang beriman dulu, inilah hadza ma wa'ada rahman. Baik, kenapa pada waktu ni mereka sebutkan ar-rahman? Hadza ma wa'ada rahman. Baik, kalau kita tengok kan isyarat dalam Al-Quran ayat 15 dalam surah Yasin ayat 15, orang-orang yang yang mengingkari kedatangan Al-Quran ataupun kedatangan risalah ni, mereka kata apa? Qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzala rahmanu min syai'. Ar-Rahman yang kamu sebutkan itu tidak menurunkan apa-apa pun kepada kami. Jadi mereka gunakan perkataan Rahman. Jadi perkataan Rahman disebutkan di sini seolah-olah mereka kata inilah benar apa yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, yakni kalau Tuhan yang Maha Pengasih kasihilah mereka. Jadi mereka nak puji Allah Subhanahu Wa Taala supaya dengan pujian itu mereka diberikan peluang untuk kembali ke dunia untuk beramal soleh. Tetapi pada waktu ini, pujian pada waktu ini pada Allah Subhanahu Wa Taala tak ada bermanfaat, tak ada kebaikan, tak ada pahalanya. Kan? Jadi mereka sendiri yang mengatakan hadza
ma wa'ada rahman, dan benarlah kata para rasul, wa sadaqal mursalun. Jadi mudah-mudahan mungkin sekadar itu mungkin perkongsian pada pagi ini, dan insyaAllah kita sambung dalam yang akan datang. Bagaimana pula, maknanya selepas, maknanya mereka menghadapi uh, kiamat, dibangkitkan, penerusannya adalah setelah dibangkitkan apa pula yang akan berlaku. Manusia dikumpulkan, kemudian akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan, dan akan disaksikan oleh amalan-amalan oleh apa nama, anggota tubuh badan mereka sendiri. Yang ini penerusan kepada selepas daripada dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Jadi saya mengucapkan sekali lagi Ramadan Karim kepada tuan-tuan dan puan. Bahan Ramadan ini kita tambah dari sudut dan kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan sebagaimana yang saya sebut dalam mukadimah tadi. Sama-sama insya-Allah selamat menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dalam, insya-Allah, dengan amal soleh. Aku lakukan hadza wa astaghfirullah subhanahu wa ta'ala yang sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam.